اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya, Maisarah binti Sofri, penuntut di Puli Bahasa Arab di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. InsyaAllah di dalam video ini, saya akan membentangkan tentang matlamat dan kepentingan pengajaran Al-Quran di Sekolah Agama Brunei Darussalam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ia merupakan sumber ilmu yang utama bagi umat manusia. Ilmu di dalam Al-Quran sangat lengkap dan menyentuh semua aspek kehidupan. ما فرطنا في الكتاب من شيء. Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang mengamalkan falsafah Melayu Islam Beraja. Dari itu, pengajaran agama merupakan salah satu pelajaran yang sangat diutamakan di sekolah-sekolah di negara ini. Ditambah lagi dengan hasrat ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ingin menjadikan negara Brunei sebagai negara zikir. Disebabkan itu, salah satu mata pelajaran yang paling penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah agama, ialah mata pelajaran Al-Quran. Sejarah pengajaran Al-Quran di Brunei dapat dibahagikan kepada dua, pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Sejak kedatangan Islam di Brunei, pendidikan agama diadakan di rumah kediaman tokoh atau para ulama, masjid-masjid dan di balai-balai. Masyarakat tempatan diajarkan fardu ain dan perkara yang mudah seperti rukun Islam dan rukun iman dan pengajaran membaca Al-Quran. Pengetahuan agama Islam dimasukkan dalam jadual pembelajaran sekolah kerajaan pada tahun 1936. Pelajaran ini diajarkan hanya sekali seminggu setiap hari Khamis kepada murid-murid darjah 3 dan darjah 4. Pada 16 September 1956, Sekolah Agama mula ditubuhkan. Ia menjadi permulaan perkembangan pendidikan agama Islam di negara Brunei Darussalam. Sebagai langkah permulaan, sebanyak 7 buah sekolah di Pekan terpilih untuk memulakan persekolahan agama pada sebelah petang. Mata pelajaran Al-Quran merupakan mata pelajaran teras yang dimestikan bagi setiap darjah. Adalah menjadi hasrat supaya murid-murid pandai membaca Al-Quran melalui sekolah-sekolah agama. Kerana itulah, sejak dari darjah pra, sekolah agama, kira-kira murid berumur 7 tahun, mereka didedahkan dengan pengajaran Al-Quran melalui kaedah yang dapat membantu murid-murid di dalam pembelajarannya. Keberkesanan pelajaran Al-Quran juga dilaksanakan dengan mengadakan program-program tertentu kepada murid-murid. Antaranya, skim galakan khatam Al-Quran untuk murid-murid yang berumur di bawah 12 tahun. Majlis khatam Al-Quran khususnya untuk murid-murid yang berada di darjah-darjah tinggi, terutama sekali darjah 6. Mereka diberikan bimbingan untuk membaca Al-Quran sehingga khatam 30 juzuk. Peraduan membaca Al-Quran. Peraduan ini merupakan satu aktiviti yang tertua bagi sekolah-sekolah agama dengan maksud sebagai galakan untuk meningkatkan mutu bacaan Al-Quran di kalangan murid-murid sekolah agama. Di samping membaca Al-Quran, murid-murid juga didedahkan kepada menghafaz beberapa surah juz amma dan beberapa surah yang tertentu. Peraduan mengenainya telah juga diadakan sebagai salah satu acara memperingati nuzul Al-Quran. Di antara matlamat pengajaran Al-Quran adalah: yang pertama, murid-murid dapat mengenal huruf-huruf Al-Quran. Yang kedua, boleh menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan betul dan jelas mengikut makhraj dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, boleh membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul dan fasih mengikut hukum tajwid. Yang keempat,
boleh membaca Al-Quran dengan suara dan lagu yang baik. Kebanyakan masyarakat Islam menganggap bahawa belajar Al-Quran hanya setekat mengenal huruf dan membacanya sahaja. Ini adalah satu kefahaman yang mengelirukan dan melemahkan mentaliti masyarakat Islam. Dengan adanya kefahaman ini, ibu bapa mengantar anak mereka kepada guru Al-Quran atau sekolah yang mengajarkan Al-Quran semasa anaknya berumur 6 atau 7 tahun. Maka, selepas tamat pengajian Al-Quran, mereka tidak lagi membacanya atau belajar dengan lebih mendalam. Hasilnya, lahirlah anggota masyarakat yang berbangga kerana pernah belajar Al-Quran, tetapi kurang mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Sebenarnya, belajar Al-Quran membawa maksud yang lebih luas daripada 4 perkara ini. Tujuan pengajaran Al-Quran adalah untuk murid-murid mengetahui dan memahami makna Al-Quran, mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa dalam kisah-kisah Al-Quran, mengamalkan suruhan dan menjauhi larangan Al-Quran, menghayati ajaran dan akhlak Al-Quran dalam setiap tindakan, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jika tidak mampu menghafal keseluruhan Al-Quran, mestilah ada usaha menghafal sebahagiannya atau sekadar perlu untuk dibaca dalam solat dan wirid-wirid tertentu. Yang terakhir sekali, mengajar Al-Quran kepada orang lain. Mempelajari Al-Quran di sekolah bukanlah untuk lulus di dalam peperiksaan semata-mata. Malahan, ianya lebih berhubung kait dengan peribadatan seharian kita. Contohnya ibadah sembahyang. Tidak sah atau sempurna ibadat seseorang itu jika bacaan Al-Qurannya tidak betul. Membaca dan memahami Al-Quran adalah kewajipan bagi setiap orang Islam. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthman berkata, sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk 3 perkara: ta'abbud, tilawah, dan untuk dipelajari atau difahami maknanya, yakni diamalkan. Dengan ini, sama-samalah kita mengisi hidup kita dengan membaca, tadabbur, serta mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah, dengan bertamping dengan Al-Quran serta menghayatinya, kita akan memperolehi manfaat di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.